Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Penulisan UPSR. Hari ini kita nak membincangkan karangan jenis fakta. Jadi pada siapa yang belum subscribe, boleh subscribe dulu channel ni. Baiklah murid-murid, hari ini kita nak membincangkan karangan jenis fakta. Okey, karangan fakta ni adalah satu karangan yang sangat popular dalam Bahasa Melayu Penulisan UPSR ni. Sering kali keluar dalam peperiksaan UPSR. Okey, macam biasa cikgu punya tagline, lebih kreatif, lebih markah. Okey, markah untuk bahagian C ialah sebanyak 25 markah. Okey, 25 markah ni adalah markah yang paling banyak dalam semua bahagian, bahagian A, bahagian B, bahagian C. Jadi penting bahagian C ni sangat penting. Jadi hari ni kita nak bincangkan macam mana kita nak menjawab karangan jenis fakta ni. Okey, kita tengok soalan. Kita terus tengok soalan. Okey, bahagian C ni 25 markah, masa dicadangkan 35 minit. Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja. Panjang karangan kamu adalah antara 80 hingga 120 patah perkataan. Okey. Soalan 1. Soalan ni kita dah bincangkan pada pelajaran yang lepas. Jadi kepada yang belum menonton, boleh cari video ni di YouTube, kerana banyak tips-tips yang penting untuk menjawab soalan jenis cerita macam ni. Soalan 1 ni adalah soalan jenis cerita. Jadi ada teknik untuk menjawab soalan jenis cerita ni. Okey, macam biasa kalau dengan saya, kita pecahkan soalan ni kepada dua bahagian, iaitu bahagian situasi, iaitu bahagian gambaran. Kemudian bahagian kehendak soalan. Jadi mana-mana yang membina soalan, menggubal soalan, dia mesti beri dulu situasi, beri gambaran supaya murid nak menjawab soalan ni dapat gambarkan apakah yang hendak diceritakan. Okey, jadi hari ni kita nak bincangkan soalan 2, iaitu soalan jenis fakta. Okey, untuk soalan 2 ni, situasi dia diberi aspek keselamatan diri di sekolah amat perlu dititik beratkan bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Okey, arahan dia, tuliskan cara-cara yang perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan diri di sekolah. Okey, anak panah tu sebenarnya letaknya perkataan tentang. Jadi dekat sini tak ada tempat, dia tak ada sertakan perkataan tentang untuk kita kotakkan. Kerana biasanya selepas perkataan tentang itulah kehendak soalan. Okey, jadi yang ni kehendak soalan dia ini. Dia nak murid-murid menyatakan cara-cara yang perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan diri ketika di sekolah. Jadi bagaimana kita nak menjawab? Okey, bagaimana kita nak menjana idea? Kita tengok seterusnya. Jadi tonton video ni sehingga habis. Okey, kaedah untuk membina karangan yang cemerlang. Okey. Yang pertama, memahami soalan. Bagaimana nak memahami soalan? Kena baca dulu soalan, ombakkan kehendak soalan, pastikan karangan tu jenis apa. Sebab dalam bahasa Melayu ni dia banyak jenis karangan.
Okay, kita tak perlu pun hafal jenis-jenis karangan tu, tapi sekurang-kurangnya kita tahu ada beberapa jenis karangan. Okey, kemudian karangan itu berformat ke tidak berformat ke, kita kena tahulah. Okey, kemudian kita nak tentukan. Okey, kita kena tentukan soalan yang kita nak jawab tu berbentuk umum ataupun khusus. Okey, kita bezakan. Okey, bagaimana nak menjana idea karangan, kita kena bezakan karangan tu bentuk umum ataupun bentuk khusus. Okey, untuk membezakan ni ada teknik dia. Kita kena buat soalan. Okey. Okey, ini karangan-karangan jenis-jenis karangan umum ya. Cerita, keperialan, karangan bergambar, autobiografi, berita, ucapan, laporan, dialog atau temu ramah yang tanpa fakta. Okey, manakala karangan yang jenis khusus, okey, fakta, syarahan, perbahasan, dialog yang ada fakta lah, ada sesuatu perkara yang dibincangkan. Okey, ini untuk nak menentukan jenis umum atau khusus, kita kena uji. Okey, kita kena uji soalan tersebut. Okey, bagaimana mengenal sasaran isi soalan? Jadi sebab kita nak bina kerangka karangan, jadi kita kena kenal dulu sasaran isi tu yang kita nak tulis dalam kerangka tu apa dia. Okey, untuk mengenal sasaran ni kita kena uji dengan clue BDM ASB. Ini pun saya dah ajar dah apa dia BDM ASB ni dalam pelajaran yang lepas, iaitu beruk daulah marah, ayah suruh balik. Okey, itu teknik ya, teknik beruk daulah. Okey, jika umum, kita boleh guna clue beruk daulah marah, ayah suruh balik ni. Maksudnya kita boleh bina semua soalan dengan BDM ASB ni. Manakala kehendak khusus, dia hanya sesuai dengan satu clue saja, iaitu A saja. Apa BDM ASB tu A saja. Okey, contoh soalan tadi, cara-cara menjaga keselamatan ketika di sekolah. Okey. Okey, beruk daulah marah, ayah suruh balik. BDM ASB, bila, di mana, mengapa, apa, siapa, bagaimana. Okey, itu sebenarnya BDM ASB Okey, bila, cara-cara menjaga keselamatan di sekolah. Jadi tak boleh bina ayat. Soalan, bila cara-cara menjaga keselamatan ketika di sekolah. Okey, yang kedua, di mana cara-cara menjaga keselamatan ketika di sekolah. Tak boleh juga. Mengapa cara-cara menjaga keselamatan di sekolah? Juga tak boleh. Okey, seandainya 3 soalan ini kita tak boleh bina, maksudnya kita tak boleh guna teknik beruk daulah marah, ayah suruh balik. Kita hanya boleh guna teknik A saja. Kita boleh ambil satu soalan saja, iaitu apa. Okey, ni siapa, cara-cara lagilah tak boleh. Dan bagaimana cara-cara menjaga keselamatan. Okey, ini macam boleh, tapi sebenarnya bagaimana ni ialah bagaimana perasaan dan harapan untuk karangan cerita. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ni contoh soalan tadi. Dekat mana kita nak tulis BDM ASB tu? Kita tulislah di bahagian-bahagian kosong yang berhampiran dengan soalan tersebut. Kita tulis BDM ASB dan kita bina soalan daripada kehendak
kehendak soalan ni, iaitu soalan ni nak kita tulis cara-cara yang perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan diri di sekolah. Jadi kita bina satu, bila di mana kita tandakan right di bawah soalan yang boleh kita bina dan tandakan pangkah pada soalan yang kita tak boleh bina. Yang tadi, yang sebelum ni saya tunjuk contoh, tapi yang sebenar yang perlu kita lakukan ialah kita tulis BDM ASB ni di bawah yang berhampiran dengan soalan. Okey, beruk dalam marah, ayah suruh balik ni hafal lah. Okey, kamu hafal supaya kamu sentiasa ingat. Okey, untuk karangan khusus hanya boleh guna satu saja, iaitu apa. Okey, jadi bila 3 tadi soalan beruk dalam marah, ayah suruh balik tu, 3 soalan tu kamu tak boleh bina soalan, maknanya itu bukan karangan cerita, dia mesti karangan fakta. Apabila karangan fakta hanya guna satu clue saja, iaitu apa. Jadi kita gunakanlah apa ni untuk membina kerangka. Jadi untuk membina kerangka apa ni, kita kena bina dalam bentuk peta minda. Okey, kita letakkan kehendak soalan tu di tengah-tengah peta minda dan kita fikirlah apa cara-cara menjaga keselamatan di sekolah. Apa murid-murid? Yang pertama, okey, mematuhi peraturan sekolah. Okey, untuk kita selamat di sekolah, kita mesti kena patuh peraturan sekolah. Okey, kita buat contoh-contoh apa yang patuh. Tidak bawa peralatan yang tajam, pisau, gunting. Kedua, berdisiplin. Untuk nak selamat di sekolah, mesti berdisiplin. Okey, apa dia? Beratur, tidak bertolak-tolak ketika membeli makanan di kantin. Itu dia punya contoh apa isi yang kita nak masukkan dalam perenggan itu, perenggan berdisiplin tu. Okey, yang seterusnya iaitu berkumpul di tempat selamat. Ini kalau berlaku kebakaran. Okey, contoh tu tapak perhimpunan padang. Okey. Kemudian yang terakhir, memakai pakaian yang sesuai ketika bersukan. Okey, pakai apa? Pelindung, memakai pelindung kaki, memakai pakaian khas seperti topi keselamatan untuk penjaga gol. Okey. Pakaian apa? Pelindung badan untuk menjaga gol hoki. Itu contohlah. Okey. Ni sekarang ni cikgu nak ajar macam mana pula kita nak menulis. Okey. Untuk pendahuluan yang tulisan merah tu sebenarnya cikgu ambil daripada soalan. Okey, kita salin balik daripada soalan. Okey, pendahuluan ni adalah wajib ditulisnya. Kalau karangan tidak ada pendahuluan, karangan tu tak boleh dapat markah penuh, 25 markah. Okey, daripada markah yang cemerlang. Okey, markah cemerlang dia ada tiga kategori pula. Cemerlang rendah, sederhana dan tinggi. Jadi untuk nak dapat cemerlang tinggi tu, markah 24-25, dia mesti kena ada pendahuluan dan penutup. Okey, kalau tak ada salah satu atau dua-dua, dia akan turunlah cemerlang sederhana ataupun cemerlang rendah ataupun turun kepada aras baik. Okey, cuma kena tambah berbagai-bagai cara yang boleh dilakukan untuk menjaga keselamatan diri di sekolah. Sebab kita nak tulis cara menjaga keselamatan, kita mulakanlah ayat kita dengan berbagai-bagai cara. Okey, kalau soalan tu suruh kamu beri faedah membaca, kamu tulislah berbagai-bagai faedah membaca yang boleh kita lakukan. Okey, kalau dia bagi soalan kebaikan menabung, bagilah berbagai-bagai kebaikan menabung yang boleh kita dapati. Okey, itu untuk pendahuluan. Untuk idea, okey, tadi kita dah buat peta minda. Okey, idea dah ada.
Macam mana kita nak huraikan idea tersebut menggunakan teknik ICK. Okey. Ini satu lagi teknik yang cikgu nak perkenalkan, iaitu ICK. Apa ICK ni? ICK ni ialah indahnya cinta kita. Okey. Supaya kamu senang ingat, kamu ingat tu indahnya cinta kita. Sebenarnya apa? Sebenarnya I tu ialah untuk idea, C tu untuk contoh dan K tu untuk kesan. Okey, kamu ingat tu. Okey, 3 perkara tu kena ingat. Okey, cuba kamu tengok pada perenggan kedua ni ya, untuk idea pertama. Bagaimana cara nak menghuraikan idea? Okey. Antara cara yang boleh dilakukan untuk menjaga keselamatan diri di sekolah ialah mematuhi peraturan sekolah. Ambil terus daripada peta minda tadi dan terus bubuh noktah. Kamu jangan buat panjang-panjang. Okey, bila panjang-panjang kan kamu akan melakukan kesilapan nanti. Okey. Itu idea. Dah settle I. Kemudian C pula contoh. Terus bagi contoh peraturan sekolah yang perlu dipatuhi ialah tidak membawa peralatan yang tajam seperti pisau dan gunting. Tidak bermain di kawasan larangan seperti kawasan tebing yang curam dan di bawah bumbung yang reput, supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Itu kesan dia lah. Kalau main dekat tebing yang curam mungkin boleh jatuh. Kesan dia tu tidak berlaku. Kamu boleh cakap kesan dia supaya tidak tercedera, supaya tidak pecah kepala. Okey, bumbung jatuh, bumbung reput jatuh, kena kepala pecah. Okey, kita tengok pada idea yang kedua. Okey. Selain itu, cikgu gunakan penanda wacana antara selain itu sama macam bahagian B. Okey, sebab ini karangan fakta, kita boleh gunakan penanda wacana. Selain itu, semasa di sekolah, kita hendaklah berdisiplin. Titik terus. Okay, kita jangan fikir, peningkan kepala kita untuk fikir apa ayat seterusnya. Jadi kita gunakan idea yang pada peta minda tu terus noktah. Okay. Kemudian contoh. Ayat yang warna orange tu ialah contoh. Kita mestilah beratur ketika hendak ke perpustakaan, makmal komputer dan ke padang. Ketika membeli makanan di kantin juga, kita mestilah beratur. Jangan berlari dan bertolak-tolakan. Okey, perbuatan itu boleh membahayakan diri kita dan orang lain. Okey, kita boleh terjatuh dan tercedera. Itu kesan dia. Okey, tengok pada idea yang ketiga. Seterusnya, ketika berlaku kebakaran di sekolah, kita hendaklah segera berkumpul di tempat yang selamat dengan teratur. Okey, seperti di tapak perhimpunan dan padang. Okey, masukkan terus. Ini cikgu masukkan terus dalam idea, dalam ayat idea tu dia punya contoh. Okey, kamu boleh buat macam ni. Tapi untuk mudah, kamu terus noktah dan buat contoh tempat berhimpun seperti di tapak perhimpunan dan padang. Itu lebih mudah lagi sebenarnya. Okey, hal ini adalah untuk mengelakkan diri kita daripada menjadi mangsa kebakaran. Okey, sebab apa kita kena berkumpul di tempat selamat? Supaya kita tidak menjadi mangsa kebakaran. Itu kesan dia lah. Okey, seterusnya idea yang keempat. Di samping itu, cara untuk menjaga keselamatan diri di sekolah ialah memakai pakaian yang sesuai ketika bersukan. Okey, noktah. Bagi pemain hoki, ini contoh. Bagi pemain hoki, kita mestilah memakai pelindung kaki. Penjaga gol pula mestilah memakai pakaian khas untuk melindungi badan dan memakai topi keselamatan untuk mengelakkan daripada kecederaan yang serius. Okey, yang biru tu kesan dia. Okey. Cikgu harap murid-murid faham bagaimana untuk
mengembangkan idea menggunakan teknik ICK ni ya. Okey. Itu penutup. Penutup tu kamu berilah kesimpulan. Okey. Kalau penutup yang baik, kamu boleh beri satu peribahasa yang sesuai dengan tajuk. Okey, sebagai kesimpulan, kita mestilah menjaga keselamatan diri ketika di sekolah dengan mengamalkan perkara-perkara di atas. Jadi, kita beri pandangan, beri penekanan, itu dalam kesimpulan kita boleh buat macam tu. Maksudnya kita mengingatkan balik, mengajak, menyeru, itu boleh masukkan dalam penutup. Okey, sentiasa berwaspada kerana malang tidak berbau. Okey, itu malang tidak berbau tu ialah peribahasa. Okey, sekian dulu pelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap kamu boleh salin teknik-teknik menjawab tadi dan kamu salin karangan ini supaya kamu lebih ingat lah. Okey, seandainya video ini bermanfaat, sila like, komen dan share. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.